Okay, teacher record sebab ada yang tak hantar dah minta record lah. Okay. So untuk ada siapa yang tak hantar lagi, ni teacher dah explain dah. Minta lah hantar kan, hantarlah homework. Apa salahnya? Okay. Okay, baik. So untuk soalan nombor 8, teacher dah crop kat situ. Soalan nombor 8C. 8C. Okay, 8C. Okay, kenapa kita kena buat tangent? Tangent tu apa? Tengok sini Okay, tangent tu kalau kita dah belajar, kita mesti awak dah belajar. Ini Oh, hai. Oh, sorry. Kenapa tak nak tulis? Sekejap kenapa tak keluar pen? Teacher lag ke? Tak. Tak teacher. Dia kata teacher slow connection. Tak suka ni. Sekejap tak boleh. Dia kata internet teacher. Tak boleh conteng lah. Okay. So tengok soalan nombor 8 ni. C tu kenapa kita kena lukis tangent? Tangent tu apa? Tangent tu segitiga. Geram pula tak boleh nak ni. Okay, sekejap memang tak berapa smooth kelas hari ni. Teacher nak buka gambar yang teacher bagi kat korang tu. Mungkin boleh conteng kat situ. Sebab Microsoft Whiteboard ni memang dia kena internet yang kuat. Itulah kelemahannya kalau pakai data sahaja. Okay, nanti teacher share gambar yang teacher buka ni sebab nak tutup yang itulah, nak tutup. Sekejap teacher nak pergi kat Teams pula. Betul. Stop sharing. Lag ke? Tak dengar lah. Attendance yang tick tu tak ada. Tu satu hal. Sepatutnya ada. Sekejap Yang teacher buat kelas L. Lepas tu diorang pun tick. Ya Allah kata, kenapa korang tick? Lepas tu diorang pun gelak juga. Tak tahu kenapa. Semua macam mamai je kan. Sebab ada yang ni. Sebab banyak jadual. So jadi gitulah selalu. Kalau teacher memang gitulah. Sebab teacher tak print, teacher tengok kat phone kan. Okay Ada seorang je yang bagi screenshot teacher. Supposedly hari ni 19. Tapi still lagi tak penuh. Okay dah. Boleh tick sambil tu teacher nak pergi share gambar. Okay soalan. Okay, keluar tak? Harapnya boleh conteng lah. Keluar. Draw. Okay. Harapnya boleh conteng pastilah. Boleh sangat. Microsoft Whiteboard tadi tu lah. Okay sambil-sambil tu boleh tick. Okay, pergi kat soalan ni. Soalan ni adalah soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8. Dia kata kat kita add kan. You tengoklah sebab dia tak keluar Add 20 seconds. Satu, add 20 seconds. Okay, satu lagi add 80. Pada ni. Okay, bila masa kita nak buat tangent tu, bila ada add tu. Bila ada add tu Okay, so sekarang ni ada yang keliru. Teacher saya tak boleh lagi nak buat tangent. Tak faham tangent macam mana kan. Tangent tu yang ini. Segitiga tu. Segitiga tu yang panggil tangent tu. Okay, so teacher pun buat graph teacher. So graph teacher macam ni. Awak boleh tengok kat gambar yang teacher bagi kat group tu kan. Okay, pertama sekali soalan tanya add 20 second. Okay, add 20 second. Teacher carilah ni, tengok ni. Skala yang teacher dah buat yang semalam teacher explain dah kan. So teacher cari 20 second kat mana. So ini 20 second teacher. Itu.
Okay, so kita pointkan dia, point 20 second kita kat situ. Okay, so isu dia sekarang kan teacher bagi tahu X, contohnya X ini adalah 20 second kan. So kita start kat situ kan, line kat situ kan, and then baru kita buat segitiga. Tapi ada yang bagi kat teacher gambar, dia buat garisan je. Boleh juga tapi tak nampak jelas. Better you sambung jadikan dia segitiga, barulah pemeriksa nampak tangent tu. Kalau buat garisan sahaja, dia tak salah sebenarnya, tapi takut pemeriksa tak nampak tangent awak dalam exam tu. So sambung jadikan dia segitiga. Ada yang hantar kat teacher garisan sahaja kan, garisan gini je kan. So sambung dia jadi segitiga Okay, so sekejap Okay. Okay, kita pergi kat 20 second tu. Okay, bila 20 second, kita cari dot, kita jumpa 20 second kat sini. Kat sini lah kan. Okay, so teacher kata kena start dulu dengan garisan-garisan tu kan. Garisan yang condong tu kan. Okay, and then teacher dia bagi tahu. Okay, ni kena 3.5 minimum. Okay, kaki ni pun satu lagi kena 3.5. Okay, tapi logiknya kalau pakai pembaris memang tak cukup graf kita kan. Nak cukupkan dia 7 sebab pembaris besar kan. Terlebih graf, terlebih paper graf. So apa nak kena buat? 3.5 tu refer kat pembaris ke refer kat mana teacher? Okay, refer kat kotak awak, kotak graf tu. Okay, biasa kan satu kotak graf bersamaan 1 cm kan? Betul tak? Dia bagi tahu gitu sebelum ni. Okay, so kita follow kotak graf tu. Contohnya let's say kan awak nak buat graf tu panjang dia daripada X ni, daripada point tu awak nak buat 4. So sini pun 4. So awak ambil pembaris, ni pembaris kan. So awak ukur kat kotak-kotak tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Ni kotak graf sebab kan kecil, teacher tak boleh nak buka Microsoft Whiteboard tu, tak boleh buka pen. So tak boleh nak conteng. So teacher terpaksa conteng kat gambar ni So since gambar ni sangatlah kecil, tak boleh nak zoom. So tak nampak kotak dia kan. So ni maksud teacher ni. Okay, kotak ni dia kata awak nak buat 4 dengan 4 kaki dia kan. So total 8 cm kan. So awak ambil ni pembaris. Okay, awak ambil ukuran dia. 8 kotak ni kalau ikut pembaris ni berapa? Contoh 0 ke 4. So 8 kotak mewakili 8 cm dalam graf kan. Okey, 8 cm graf ni berapa dalam atas pembaris? Atas pembaris tu berapa? Sebab awak nak buat kat sini. Kat sini kan awak nak buat kat sini. So mana? Since awak menyondong macam ni, menyengit macam ni, awak tak nampak kotak tu. So awak ukur dulu macam teacher buat ni. Okay, contohnya 0 hingga 4. Okay, contohnya 0 hingga 4. So sepatutnya yang tanda X tu mesti ada di tengah-tengah lah. Kalau tengah-tengah mesti ada kat 2 kan. Tanda X tu, yang ni. Faham tak maksud teacher? Faham tak? Faham ke? Ni teacher nak ukur ni. Awak ambil dulu pembaris, awak ukurkan secara melintang macam ni dulu. Lepas tu baru bawa pergi ke ni. Ni. Okay, tengok dulu, tak nak bagi keliru. Sebab benda simple sebenarnya tapi sebab kita tak bersemuka, dia susah. Dia susah nak approach awak kan. Okay, so sekarang ni teacher dah ukur dah. So 8 cm bersama atas pembaris ni 4 lah. 8 kotak di dalam graf tu mewakili 8 cm. So kita ukur dengan pembaris. So 8 kotak ini bila dalam pembaris jadi 4 cm contoh. Okay, so kita nak yang tengah-tengah kan, daripada 8 cm yang kita dah buat tu, kita nak yang tengah-tengah. Biar point tu berada tengah-tengah, point 20 second tu. So bila kita bahagikan dalam atas pembaris dia mesti 2 dengan 2. Kalau awak tak faham apa maksud teacher, awak ikut cara yang teacher cakap and then tengok graf awak tu. Let's say kalau sini, so ambil pembaris ni, awak pergi kat graf ni dah kita dah point kan. So ambil pembaris ni. Ni yang teacher kata tu pembaris tu. Pembaris tu 0 hingga ke 4 tadi tu kan. So ambil letak kat sini 2 lah. 2 cm. Point tu mesti berada di atas pembaris kat 2 cm. So bolehlah tarik lagi 2. Sorry. 4 lah kan. Sebabnya 0 hingga ke 4 cm tu atas pembaris mewakili 8 kotak. 8 cm.
So kalau tengah-tengah 2 lah. Faham tak ni? Cuba buat atas graf. Atas graf. Sebab yang ni yang ada yang keliru. Macam mana saya nak dapatkan panjang yang sama teacher? Sebab kat sini tak boleh nak ukur pun. Ni. Kalau pakai pembaris kan terlalu panjang 7 cm sampai terkeluar graf. Maksud teacher 3.5 tu apa? Maksud teacher 3.5 tu based on ukuran graf, skala graf tu. Okey, memandangkan graf setiap kotak tu adalah 1 cm. Setiap kotak tu, kotak kecil halus tu 1 cm. So kira lah ikut pembaris awak tu. Kalau biasanya ambil lah 4 ke, senang kan? 4 tu 4 cm dengan 4 kotak dengan 4 kotak jadi 8 cm kan? 8 kotak 8 cm. Tapi 8 cm tu atas paper graph. Kat pembaris berapa? Sebab kita nak buat panjang kat sini tu kan? Kalau tak faham lagi nanti PM teacher Okay. So bila dah ni teacher dah buat dah. Cuba dengan pembaris teacher. Teacher buat kat sini 3.5. Ni 3.5 teacher ambil. 3.5. Macam tu. So point ni duduk tengah-tengah. So total yang teacher ambil kan 7 kan, 3.5. Totalnya teacher buat 7 kotak lah tu. 7 cm. Okay, and then ada yang buat macam ni je kan, garisan macam ni kan. Tariklah jadikan dia sebagai segitiga. Sebab kita nak bagi nampak sebenarnya pelajar ni dah buat tangent. Sebab apa? Nampak jelas lah segitiga tu. So siapa yang hantar yang dia buat garisan je awak tambah kat graf awak tu Okay, so and then seterusnya bila dah buat kotak macam ni, nak cari apa? Nak cari ni. Ni nak masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Sebab apa? Y2 tolak Y1 ni adalah bahagian change in the quantity. Okay, X ni apa? X ni time. Inilah ROR kita. Cara nak kira ROR. Okay, so teacher pun dapatlah 17 tolak ni dapatlah 0.45. Okay, dalam jawapan dia bagi kita 0.46 kan? So teacher bagi tahu dah dalam grup tu jawapan kalau skema bagi 0.46, jawapan kita boleh lari daripada skema sebanyak plus lebih daripada 0.05 ataupun kurang daripada 0.05 daripada jawapan skema. So since teacher 0.45 dekat je. Tak lebih daripada 0.05 pun kan. So valid lah tu. Okay, kita pergi kat at 80 second pula. Okay, 80 second awak cari 80 second. Teacher padam dululah Bagi padam dulu. Supposedly this one cannot be complicated lah. Cuma kekangan PDPR tu lah Tak apa. Kita tak boleh nak negatif sangat lah. Kita buat mana yang mampu. Alright, so pergi kat 80 second. 80 second tu kat sini kan. Teacher pun pergi ni 80 second teacher bu. Okay, ni 80 second teacher. So teacher plot kat situ. Okay, bila kita nak buat garisan kan, ni yang teacher garisan ni kan. Ni yang teacher kata tengok pada kotak tu. Okay, awak nak pilih berapa? Kalau teacher kan kata sebelum ni minimum 3.5 tapi lagi besar lagi tepat lah lagi sebabnya kenapa lagi tepat? Sebab nilai tu kita nampak dengan jelas lah. Kalau kecil sangat tangent takut awak salah ambil nilai. So buatlah yang besar. So besarnya as long as di atas 3.5 should be okay lah. So let's say awak nak pilih ni 80 second awak kan. So awak nak pilih kaki dengan kaki dia tu 5. Ni pun 5. So kita kena 5 cm tu kita kena ikut kotak graf. So setiap kotak tu mewakili 1 cm. So awak pun buat pembaris. Kita ambil pembaris. Okay, awak kirakan 10 kotak ni. 5 tambah 5, 10 kotak tu iaitu 10 cm berdasarkan graf tu. Berapa atas pembaris? Sebab awak nak gariskan kat sini. Pakai pembaris tu. So awak ukur lah berapa. Okay, so andai kata 10 kotak tu awak pun dapat 8. 10 kotak tu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 8 lah contoh. 8 cm atas pembaris. Okay, so point tu sepatutnya berada di ukuran yang mana? Pada ukuran yang mana? So dia mesti kena ada kat 4. Contoh 8 cm atas pembaris dan 4 cm pembaris lah. So-nya ambil baris tu. So awak ukur. Okay, 8 cm atas pembaris mewakili 10 kotak di atas graf. So-nya point 80 second tu perlu berada di 4 cm pembaris.
Okay, so ambil pembaris. So 4 cm berada kat sini. 4 cm berada kat sini. So 5 ke 8 tu kat sini. Ini 0 hingga ke 3 tu lah kan. So 4 kat sini lah, 0 hingga ke 4. 4 hingga ke 8 macam tu. So 4 duduk kat tengah-tengah. So dapatlah tangent yang sama kaki dia. Okay, so bila sama kaki dah, bila dah buat garisan tu, jangan lupa buat segitiga dia. Ni sambung je lah. Ni yang ukuran yang kita buat tadi, lepas tu sambung je lah kaki dia. Teacher nak bagi nampak segitiga tu ada yang tak lekis kan. So tambahlah. So memandangkan soalan ni dia minta 2 soalan add yang melibatkan tangent. So jangan buat graf yang baru. Lukis saja tangent di atas graf yang sama. Kalau dia soalan 3 soalan pasal tangent, 3 tangent lah ada dalam graf yang sama. Okay. So macam yang tadi ni juga. So buatlah dash line macam teacher buat ni. So ini ada bahagian x axis kan? X axis kan? So ni adalah x2. Sebab dia point yang paling jauh. Okay, ini pula satu lagi kan? So ini adalah x1. Sebab dia pada x axis. Okay, mana nak pergi y2, y1 ni yang ini? Y2, y1 ni kat sini. Sebab tu teacher kata gariskan macam ni, buat macam teacher. So yang awal ni adalah y1, yang kemudiannya adalah y2. Sebab apa dia y1 dengan y2? Sebab yang menegak ni adalah y axis. So teacher pun kira lah, gigih kan? Teacher kira. So ini jawapan dia. So dalam skema jawapan dia bagi berapa? Berapa jawapan untuk soalan C2 tu? Kena buka. Berapa 0.22. So jawapan teacher 0.25. So dekat dalam tu. Okay. Alright. So jelas tak? Jelas. Okay, kita teacher nak tanyalah dulu. Fahmi ada Fahmi? Fahmi ada? Fahmi? Fahmi teacher panggil ni. Fatin ada Fatin? Fatin Hazikah? Ada tak? Ada teacher. Fatin okey tak? Okey teacher. Okey, boleh ke buat tangent ni Fatin? Boleh. Boleh cuba. Kalau tak cuba, tak tahu kat mana tak boleh kan. So next pula, kita try pula buka yang satu lagi. Sebab kita sekarang dah ada kat factor kan, factor boleh pergi jauh sikit. Boleh pergi cepat sikit, sorry Cuma since teacher tak expect hari ni kelas H, Iman ke tu? Ya. Iman ya Iman, kenapa? Kalau macam buat ikut pembaris salah. Muat ke kalau 3.5, 3.5? Saya muat. Muat? Buat baris 7 terus. Sebab yang teacher buat kan atas benda ni kan. So dia ada 2 pilihan, nak ikut kotak ke ataupun baris. Tapi since pembaris dia terlalu panjang, takut melebihi graph paper tu, teacher kata gunakan yang tu je. Kalau yang lain buat macam mana? Contoh Farah ke mana? Farah ke Nurin ke? Yang boleh on mic Nurin dengan Farah? Tak boleh on mic. Nurin pembaris tu muat ikut muat tak graf? Nurin tambah sikit, apa dia jadi negatif? Dia jadi negatif Apa pointer yang ambil yang negatif ni? Maksudnya kalau buat 3.5 tu tak cukup sangat lah ruang dalam graf tu. So cuba buat ikut kotak tu. Selain teacher buat ikut kotak. Siapa yang tak buat lagi nanti teacher try atas graph paper pula. Okay. So setakat tu macam tu lah, as long as awak tahu macam mana nak buat tangent tu. Sebab ramai kata teacher tangent tu macam mana? Ada yang tanya balik kan. Tangent tu adalah segitiga yang kita lukis atas graf tu.
Okay, macam mana nak mula tangent tu? Mula kepada point yang dia tanya. Kalau at 20 second, point tu bermula pada 20 second. Okay. So-nya rasanya sampai situlah kan pasal graf ni. Kalau ada masalah bagi tahu. Yang tak hantar tu tak tahu. Tak tahulah macam mana tu. Tak tahu masalah dia. Okay, tak apalah tu. Itu atas diri sendiri Okay, then seterusnya kita terus pergi kepada nota teacher keluar tak? Okay. Alright, so teacher nak bagi tahu yang semalam kita berhenti kat sini kan? Mana factor. Okay. Tapi disebabkan teacher tak prepare lah untuk kelas hari ni. Sebab kelas L dia sama lesson plan macam kelas H semalam. So teacher prepare untuk tu. Bila tahu yang ini sepatutnya kelas H, teacher kata hari tu teacher nak masukkan, teacher kata semalam teacher nak masukkan ni kan, result yang ini dengan catalyst kan. So tak apalah, teacher hold dulu next class pula. Sebabnya dalam ni eksperimen dalam buku teks tu dia tak bagi kita jadual data yang lengkap lah. Sebab ni adalah eksperimen yang pelajar kena buat dan kena tuliskan data sendiri berdasarkan eksperimen yang pelajar buat. Tapi kita tak buat kan, and then sepatutnya teacher kena letak lah, nak tunjuk eksperimen tu sepatutnya data dia begini. Tapi teacher tak prepare yang tu, so next class lah teacher pergi balik kat sini. Sebab apa teacher boleh pergi kat sini balik? Sebab collision theory jumpa ni balik. So takkan lari lah. Takkan tiba-tiba dah belajar benda lain, tiba-tiba teacher patah ke catalyst. Kat collision theory kita ada. Kita akan belajar balik pasal factor. Cuma cara nak explain dia Okay. Alright, so kita pergi kat sini lah. Teacher nak summarizekan apa yang kita dah belajar semalam tentang factors. Okay, so tengok kat sini lah. Rate cofractions ada 4 faktor yang terlibat yang membolehkan rate cofraction tu menjadi sangat tinggi ataupun sangat rendah. Okay, so apakah conditions yang menyebabkan rate cofractions tu meningkat menjadi tinggi? So tengok kat sini lah. Tengok kat sini. So rate cofractions akan bertambah menjadi tinggi apabila concentrations of reactant increases, meningkat lah. Sebab apa? Sebab number of solute dalam solution tu banyak. Bila banyak dia akan berlanggar dengan kerap lah. Bila banyak pelanggaran akan menghasilkan produk dengan cepat lah. Okay. So concentration ni merujuk kepada cecair lah. So dia mesti ada. Kalau dalam soalan macam mana kita nak tahu dia concentration, dia punya unit adalah mole per dm cube. Ini adalah unit untuk molarity ataupun kita panggil sebagai concentration. Tengok kat situ, takut tak familiar lagi dengan unit tu. Okay, nampak je unit tu. Of course lah itu adalah concentration. So pergi pula kepada second factor, size of solid reactant. Solid lah. Okay, apa yang menyebabkan rate cofractions to increase, menjadi tinggi, become higher kan? Size of solid reactant decrease. Kena pakai size yang kecil. Sebab apa? Size yang kecil ni total surface area dia sangat larger. Bila total surface area tu bermaksud permukaan yang terdedah. So permukaan yang terdedah kepada tindak balas, so akan berlakulah pelanggaran yang sangat kerap. Kita panggil frequency of collision, kekerapan pelanggaran tu. Okay. So bila banyak sangat permukaan yang terdedah, so pelanggaran pun akan jadi kerap. So bila kerap berlaku pelanggaran, so akan menghasilkan produk dengan cepat lah. Alright. So temperature pula. Okay, temperature increases. So rate cofractions pun akan increase juga. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kinetic energy. Nanti kita tengok kat collision theory. Kinetic energy ni mesti dalam explanation suhu, temperature. Apa itu kinetic energy? Kinetic energy tu motion, pergerakan atom tu, pergerakan particles di dalam bahan tu lah. Pergerakan dia lah, bila kita naikkan suhu, bila dia sangat panas, dia akan bergerak. Motion dia akan jadi semakin laju lah, kan? So and then next, presence of catalyst. Ni kena ada presence of catalyst. Terbalik dengan present apa? Absent. Kalau absence tu maksudnya rate cofraction dia decreases lah. So kalau presence of catalyst bermaksud dia meningkatkan rate of reaction. Okay So ni dia terselit sikit pressure ni. Pressure ni tak ada dah.
Tapi dia punya behavior sama macam concentration lah. Okay. So bila ni tengok kenapa sama macam concentration? Okay, kita tengok. Ini keadaan low pressure. Tengok space yang ada kat sini sangat besar. Bila sangat besar, pelanggaran tu berlaku tidak sekerap seperti space yang sangat kecil. Collision, kalau concentration pula dia macam ni. Kalau yang dilute, sikit solid dia kan dalam air tu kan. Okay, kalau concentrated, sangat banyak solid. So behavior dia lebih kurang macam pressure sajalah. Kalau kita naik spring pun lebih kurang macam concentration je. Sama. Ni nilai dia. Okay. So increasing pressure will increase the rate of reaction lah. Tapi kita tak ada dalam syllabus. Sebab apa? Ini ada dalam industri. Yang mana kita tak boleh buat eksperimen dia di dalam lab. So dikeluarkanlah daripada syllabus kita. So dia tak boleh nak nampak benda tu kan. Okay, jom kita pergi kat kejap ni soalan what is the total volume experiment tu? Copy. Oh, ini cara nak sketch graph kan? Ni hold dulu. Ni hold dulu sebab awak tak tahu macam mana nak lukis graph berdasarkan faktor yang dia bagi. Itu kita akan belajar sekejap lagi Okey. Kita pergi sikit lah soalan dalam buku teks ni, daripada buku teks ni. Okey, kita pergi kat example 3. Teacher pun baru nak tengok kan. Okay, A, why the time, kita pergi kat soalan ni. Okey, dia bagi kat kita eksperimen ni ada 4. Ada 4 eksperimen kan. So, dia bagi kita volume ni tak kisah. Volume ni bukan faktor Yang jadi faktor adalah concentration dengan temperature. So, kalau tengok concentration dia makin pekat, sini kan, pekat. Dan then tengok suhu dia. Tengok kalau suhu paling ni dah lah pekat. Lepas tu suhu dia lah tinggi kan. That's why time taken dia sangat short lah. Okay, kita pergi kat A. Why the time of reactions is different for experiment 1 and 2? Kenapa berbeza? Ni soalan tanya kan. Dia suruh kita compare lah antara eksperimen 1 and 2. Okay, bulat kat sini. So dia kata kenapa berbeza? Apa yang berbeza ni? Oh, sangat besar lah. Eksperimen tu mengambil masa 60 saat saja untuk bertindak balas kan. So kenapa agak-agak? Apa faktor yang terlibat kat sini? Eksperimen 1 and 2 faktor apa? Suhu ke? Size ke? Catalyst ke? Concentration ke? Siapa nak jawab? Concentration. Macam mana Nurin tahu itu concentration? Sebab nilai dia Sebab? Nilai dia berbeza. Kita cari pada yang berubah. Okey, tengok berubah. So time taken tu bukanlah, itu bukan faktor kan. Itu adalah nak tengok tindak balas dia kan. Okay, kita tengok macam mana kita nak tahu pasal, macam mana kita nak tahu soalan ni berkenaan faktor apa. Sama ada catalyst ke, size ke, temperature ke ataupun concentration. Kita tengok apa yang dia ubah. Contohnya kat sini, so kita kena tengok kat concentration dengan temperature je lah kan. Sebab dua tu adalah faktor. So 1 dengan 2 ni, tengok berbeza concentration. Tapi temperature dia sama. So faktor dia bukan temperature lah sebab temperature yang digunakan sama. So tak boleh nak compare daripada segi temperature. Tapi kita boleh compare dari segi concentration tu. So sebab tu lah explanation dia berkaitan dengan concentration. So experiment 1 uses 1.0 mole per dm cube hydrochloric acid, while experiment 2 uses 2.0 mole per dm cube hydrochloric acid. The concentration of hydrochloric acid is different. Macam tu. So kalau awak kata, kalau awak cakap the concentration of hydrochloric acid is different pun dapat juga markah. Cuma tak complete lah. Okay. So tengok kat sini lah, awak bagi tahu lah apa yang differentnya. Kenapa different lah? Sebab satu pakai 1.0, satu lagi pakai 2.0. Okay, kita pergi kat B pula. Kita pergi kat B. So B dia tanya apa? Which of the following experiment shows which of the following experiment shows the change in the volume of hydrochloric acid does not affect the rate of reaction. So dia nak kita identify kenapa volume of hydrochloric acid ni tak bagi kesan pun. Satu, pertama kita tahu volume ni bukan salah satu faktor yang terlibat untuk meningkatkan rate of reaction ataupun merendahkan rate of reaction. Tak ada pasal volume. Tambahlah banyak mana volume pun, tapi kalau dia dilute,
still juga tak membantu. Kalau dia concentration, kalau dia concentration yang sangat concentrated pun volume tidak memberi kesan. Volume tidak memberi kesan sebab tu dia bukan faktor kita. Okay, dia kata which of the following yang menunjukkan volume ni tidak bagi efek. Okay, kita tengok kat sini. So kita kena, kalau kita nak tengok volume, tentang volume kita kena cari eksperimen yang volume dia berbeza. Sebab kita nak compare. So dalam jawapan dia ambil 2 dengan 3. Kenapa? Sebab satu eksperimen pakai 50. Satu pakai 100. Tapi kalau and then concentration dia sama. Okay, boleh tak kita nak explain eksperimen 1 dengan 4? Salah lah sebabnya volume dia pakai sama. Macam mana kita nak compare pasal volume? 1 dengan 4 tak boleh. Kalau sebab tu dia pilih 2 dengan 3. Okay, then tengok Kenapa tak bagi kesan, kita tengok pada result lah. Okay, concentration sama. Volume je yang berbeza. Okay, temperature sama. Nanti akan tanya lagi mungkin awak akan tanya, teacher boleh tak saya cakap eksperimen 1 dengan eksperimen 3? Tak boleh sebabnya concentration dia berubah. Cari yang ni sama, yang ni sama, volume dia yang berubah. Kita kononnya nak check volume ni adalah faktor ke tak. Teacher bagi tahu kan faktor ni adalah sesuatu yang berubah. Dalam satu eksperimen tu dia ubah faktor tu. Contohnya macam tadi tu yang A tadi tu kan 1 dengan 2, faktor apa? Concentration. Sebab concentration dia tak sama tapi yang lain sama. Macam tu. Okay, pergi kat yang B tu pula, kenapa 2 dengan 3? Sebab volume berubah, yang lain sama. So mungkinkah volume ni adalah faktor dia? Okay. Tak, sebab apa? Sebab tengok ni, volume dia pakai 50. Eksperimen 3 pakai 100. Betul, concentration sama, suhu sama. Time taken dia lebih kurang. Ni samalah, exactly sama. So tak memberi kesan langsung kepada kadar tindak balas. So sama je lah kan, awak tambah banyak ke tambah sikit ke sama. Sebab tu volume tak jadi faktor. Okay, pergi kat C. Ni jawapan semua ada dalam buku teks lah, benda yang sama. Okay, so why is the rate coefficient for experiment 4 higher than experiment 2? So awak tengoklah kat situ. Bila soalan compare ni banyaklah dalam rate coefficient. Bila melibatkan faktor dia banyak, so kita compare. Kenapa? Dan kenapa? Sebabnya semua pasal faktor kan. So sebab tu kena faham lah faktor ni akan menyebabkan rate coefficient ni jadi increases. Satu ni boleh menyebabkan rate coefficient jadi decreases. Okay, kita pergi kat C. Why is the rate coefficient eksperimen 4 dengan 2 ni? Kita tengok 4 dengan 2. Kenapa higher? So higher. So kenapa higher? Awak kena check pada faktor dia. Okay, volume memang tak bagi kesan lah. Tak bagi kesan dia tinggi ke, dia banyak ke. So dia bukan faktor, sebab dia bukan faktor pun. Okay, kita tengok concentration. Yes, concentration adalah salah satu faktor yang terlibat. So adakah dia berubah? Tak, sama je. Dua-dua pakai 2.0. Okay, kita pergi kat temperature. Adakah temperature ni faktor? Yes. So you kena tengok kat situ lah. So tengok kat sini, temperature untuk 4 ni lagi tinggi. Sebab itulah time taken dia, time of reactions dia 30. So macam mana nak explain? Kena pasti dulu faktor apa. So since kita nampak kat sini temperature kan, faktor yang terlibat kan. So that's why dalam explanation pun kena cakap pasal temperature. Jangan cakap pasal concentration. Betul dah concentration tu faktor, tapi dia bukan faktor yang terlibat dalam menghasilkan tindak balas yang macam ni lah. Okay, sebab apa? Sebab concentration dia sama. So tak valid lah buat alasan tentang concentration. So temperature of ACl in experiment 4 is higher than in experiment 2. So awak kena expect soalan macam ni lah yang selalu banyak keluar. Even daripada dalam objektif pun suka bagi soalan macam ni. Suka sangat. So kalau soalan macam ni dia memang ambil masa sikit lah untuk student tengok faktor apa. Kenapa macam ni macam tu. Okay, so pergi kat D pula, last sekali D sebelum kita pergi kat cara sketch graph tu. Okay, other than temperature and concentrations of HCl, what changes can be made to increase rate coefficient in experiment 1? So dia kata apa lagi faktor yang boleh menyumbang kepada penambahan rate coefficient untuk eksperimen 1. So apa awak nak cakap selain pada temperature dengan concentration tu? Awak boleh cakap size dia. Pakailah size yang lagi kecil. Okay, dia pakai apa ni? Doktor use tablet. Tablet ni pil kan? So hancurkan dia. Ataupun awak boleh cakap
use tablet in the form of powder ke ataupun ni hancurkan tablet tu, crush the tablet into smaller pieces pun boleh as long as membawa maksud kecilkan saiz tu. Ataupun awak nak cakap kalau awak tak tahu crush perkataan dia kan, awak cakaplah cut the tablet into smaller pieces. Okay. Alright, so ini adalah cara nak explain lah. Cuma tak tahu pemakaian dia berapa kan, dia just nak ajar ataupun nak bagi student faham macam mana nak explain bila soalan tanya tentang why, dia tanya pendapat kita kan based on data yang dia bagi. Okay, so far clear tak? Amar Hasif ada, and then seorang lagi Amar. Amar Hasif okay? Okay, seorang lagi Amar. Kelas L pada Amar, kelas ni pada Amar. Amar bin Hanafi tak? Amar okay? Okay, teacher. Okay. Haris Daniel tak pernah menyahut. Syurim. Haris okay? Syurim okay? Ada Haris. InsyaAllah okay teacher. Allah, cuba Haris InsyaAllah boleh. Masing-masing ada timeline dia. Cuma jangan tak cuba langsung. Timeline dia maksudnya apa? Ada yang fast learner, ada yang slow learner kan. Semua ada masing-masing lah untuk kita faham setiap benda tu lah. Okay. Alright, so okay, sekarang ni bagi teacher untuk part ni agak menarik. Agak menarik lah. Tapi boleh jadi satu part yang memberi tekanan kalau tak faham. Bagi kita pressure pula kan. Okay, so pergi kat sini. Yang ini adalah contoh-contoh graf yang kita dah jumpa kan. So kalau untuk volume of gas, kenapa graf dia macam ni? Sebab volume of gas tu adalah produk. Macam ni lah. Okay, and then pergi kat concentration. Kenapa dia graf dia gini? Sebab ini adalah reactant. Sebab tu dia turun gini. Jangan sentuh zero Okay, and then temperature of reactant. Reactant pun sama macam ni juga. Okay, dia kena menurun. Okay, so tak apa itu, tak apa ini. Teacher nak pergi kat sini. Tolong fokus sebabnya, sebab apa? Sebab ada soalan gini. Sekejap teacher nak tunjuk soalan ni. Soalan ni kita akan try buat dalam kelas terus. Tak nak jadi dia homework lah. Sekejap, aku ni laju-laju nak pergi mana kan? Dekat mana? Teacher lupa soalan tu dia ada kat sini kot. 17, 18, tak. Soalan tu. Yang ini. Allah, dia kecil sangat. Latihan 12 ni. Semua lakaran sketch, lakaran graf berdasarkan faktor yang dia bagi tahu tu. Macam mana nak lakar daripada ni kan? Macam susah. Sebenarnya kena fahamkan dulu. Okey, jom kita tengok kat sini. Okay. So figure 7.20 shows 3 types of graph of volume of gas collected against time with different conditions of reactant. Okay, kenapa ada graf macam ni? So kenapa ada graf gini? Lepas tu ada pula macam ni. So kenapa ada graf macam ni pula? So ini berkait dengan factors. Okay, so awak memang kena get familiar dengan graf lah, kena rapat dengan dia. So tadi sebelum ni dah belajar buat tangent kan, dah belajar kira ROR. Sekarang kita kenal graf tu pula. Okay. Graf ni can be divided into 2 parts. Ada 2 bahagian tentang graf ni. Okay, satu part A ni tentang gradient. So gradient tu apa? Kecerunan. Yang cerun-cerun ni. Ni gradient lah ni. Cerun-cerun dia tu. Ni gradient kita panggil. Itu kecerunan gradient. Okay. So yang part kedua adalah ketinggian. Height of the curve. Ketinggian kat mana nak tengok ni? Ni, satu tinggi ni. Satu lagi tinggi ni, ni ketinggian lah ni. Satu tinggi ni. Satu lagi ni, tinggi ni je. Rendah je. Itu ketinggian. Tengok kat situ nanti awak bila tak fokus, awak tak tahulah gradient yang mana satu, ketinggian yang mana satu. Ini sangat penting. Kena tahu ni dulu. Okay. So, bila kita nak lukis graf, kita nak lukis gradient, gradient ni mesti
berdasarkan 4 factors yang kita dah belajar. Gradient is affected by 4 factors which are temperature, catalyst, concentration and total surface area. Okay, sabar dulu, kita teacher ajar, okay. And then, okay, kat sini, apa kaitan dia? The higher rate of fraction, the steeper is the curve in the graph. Okay, ni contoh kita ada graph, teacher bagi 2 jenis graph Okay, so ini satu, ini, okay, macam tu, terlebih sangat tu kan ini. Okay, tak apalah tu. So yang mana satu lagi cerun, awak tengok siapa yang lagi banyak dekat dengan y axis. Yang mana lagi curam dia gini. So ini adalah steepest graph. Okay, ini less steep lah. Sebab apa? Sebab dia sangat jauh dengan y axis. Macam tu. Okay, mana yang satu kan graph yang higher rate of fractions? Of course yang ini. Yang ini vice versa lah, sebaliknya lah. Lower rate of reaction. Sebab apa? Sebab kecerunan tu. Okay? Tak apa yang tu. Nanti slow-slow akan faham. Alright. Okay, so yang ini contohnya dia bagi kat sini graf kan. Ni graf kita. Dia bagi kita 2 eksperimen. Okay, eksperimen the initial gradient of the curve is steeper, that means okay. So contohnya dalam eksperimen tu dia ada eksperimen 1, eksperimen 2. Okay. So dia suruh kita sketch graph. Contohlah eksperimen 1 ni teacher ambil faktor temperature. Contoh teacher ambil temperature Okay. So untuk eksperimen 1, temperature yang teacher pakai adalah 20 cm. 20 degree Celsius. Okay, eksperimen 2, eksperimen 1 20. Eksperimen 2 40 degree Celsius. So based on temperature ni kita tahu siapakah yang tinggi ROR dia, mestilah eksperimen 2. Okay. So macam mana nak lukis graf untuk eksperimen ni? Macam mana kita nak bagi tahu kat graf tu dia bagi tahu kita yang eksperimen 2 ni tinggi ROR dia. Okay. So bila nak lukis graf, pastikan graf eksperimen 2 ni steeper than eksperimen 1. Ni. Sebab apa? Sebab gradient tu tadi, tengok atas ni, gradient ni menunjukkan faktor yang terlibat. Faktor. Okay, kalau faktor dia, contohnya temperature tadi, high temperature, so dia akan menghasilkan graf yang sangat macam ni, high temperature yang sangat steeper. Okay, kalau low temperature dia hasilkan graf yang kurang curam macam itulah, less steep. Okay, so tengok sini, eksperimen 2 dengan eksperimen 1. So nak lukis macam mana, tengok dia lukis, dia buat dulu satu graf, dia label dulu. Okay, teacher bagi tahu dah, eksperimen 2 ni tinggi suhu dia, maka ROR dia sangat tinggi. So macam mana kita nak interpret ke dalam graf, macam mana kita nak tunjukkan rate of fraction dia sangat tinggi di dalam graf, dia kena rapat dengan y. Sebab tu keluar kat sini. Tak kisah pun awak nak buat, dia tak ada ukuran yang spesifik lah, as long as dia lagi steeper daripada eksperimen 1. Okay, ni so awak label. Ini adalah graf untuk eksperimen 2. So dia akan sambung lagi ni. Gitu. Okay, and then eksperimen 1 ROR dia sangat rendah berbanding eksperimen 1. Tapi macam mana kita nak bagi tahu dalam graf? So dalam graf dia mesti lagi kurang steep. Ni mesti berada di bawah graf kedua tu lah, eksperimen 2 tu. So dia akan sambung macam tu lah. Okay. So far faham tak kat sini? Boleh terima lagi tak? Nazim ada Nazim? Boleh? Iman boleh? Nazim? Nazim okey? Okey Nazim? Tak dengar suara Nazim. Harap okey ya Nazim. Nazim mentor. Ada beberapa mentor yang teacher bagi, tapi bila keluar list dia tak semua dia ambil lah, mungkin untuk subjek lain ke, itulah kot tak apa Nazim tu mungkin sebab ketangdusan pelajar lelaki tu, ramai yang teacher bagi nama pun berapa orang, kelas F berapa orang, adalah yang terpilih tu kan, penyelaran pilih based on markah lah. Okay, tak apa itu tugas satu amanah lah tu jadi mentor tu. Okay. So tengok kat sini pukul 11 dah. Okay.
Initial gradient of curve 2 is steeper sebab higher ROR lah. This mean rate contraction for curve 2 is higher. Kalau dia sangat cerun macam ni, cerun dia sangat curam macam ni lah, curam teacher panggil sebab dia macam bukit kan. So dia ROR dia sangat tinggi. Supposedly orang yang tengok graf ni dia mesti faham. Okay, then initial graph untuk curve 1 ni less steep. Okay, less steep ni menunjukkan dia rate contraction dia sangat lower. Macam tu. Okay, mungkin dia lower concentration, lower temperature dan sebagainya lah berdasarkan faktor tu. Tapi sekarang ni teacher bagi tadi temperature kan. So mestilah yang satu tu lower. Yang tadi yang dua tu mesti dia higher temperature. Okay, so itu berkenaan dengan gradient. So gradient mesti berdasarkan faktor yang terlibat. Okay, so pergi kat ketinggian pula. Okay, height of curve depends on number of mole. Yang ini melibatkan pengiraan mole. Tak ada apa sangat pun. Tak ada apa sangat, jangan risau number of mole. Okay, so ketinggian tu contohlah. Contoh eksperimen mana nak bagi. Okay, contohnya eksperimen tadi. Eksperimen tadi kita ambil eksperimen 1 dengan 2 yang menggunakan suhu 1 dan 2. Tapi ada information yang selebihnya teacher bagi tentang apa-apa yang boleh awak kira mole. Contohnya teacher bagi tahu eksperimen 1 ni mole dia 0.02. Okey, mole untuk eksperimen 2 ni 0.04. Kalau pasal mole mesti pasal ketinggian graf. Dia rendah ke, dia tinggi ke? Kalau pasal faktor dia mesti pasal gradient. Okey, tak apa, pergi kat ketinggian tu dulu. Okey, pergi yang ni Okey, tadi eksperimen 2. Tadi eksperimen 2 ni kan. So dia memang steeper lah sebab dia tadi temperature yang teacher bagi tadi 40 kan. Dia sebab tu je graf dia gini. Okey. So teacher kata sambung je lah macam biasa. Sambung sampai habis macam tu. Okey, eksperimen 1 yang suhu dia lagi rendah daripada eksperimen 2. So dia akan jadi less steep kan. Okey. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada graf ni akan bersambung atau tidak? Graf dia ada macam ni. Satu macam ni. Satu macam ni, dia bersambung last sekali. Okay, satu lagi gini. Macam tu. Adakah? So untuk graf yang ke atas ni, kenapa jadi macam ni? Sebab number of mole dia berbeza. Yang ni 0.02, yang ni 0.04. So kalau graf macam ni, mungkin faktor dia berbeza. Bukan mungkin, memang faktor dia berbeza in terms of factor, tapi number of mole dia sama. Sebab tu at the end dia akan jadi sama. Kalau sama yang ni maksudnya same number of mole but different factors lah. Okay, yang ini pula apa jadi ni? So gradient ni merujuk kepada faktor dia, tapi kenapa jadi macam ni? Sebab number of mole dia different. Macam tu. Okay, tak apa, kenal dulu. Jangan rasa macam aku tak faham ni, terus lost. Jangan. Okay, so disebabkan eksperimen 1 ni number of mole dia lagi rendah daripada eksperimen 2, sebab tu ketinggian dia kita kena buat rendah. Macam tu. Sebenarnya best nak sketch graph ni. Cuma awal-awal tu kena fahamkan lah. Alright, so tengok sini. The height of curve 2 in the graph is higher. Betul lah, dia tinggi kan. So this means of the volume of gas produced curve is greater. Okay, tak apa itu. Tapi nak kaitkan dengan apa? Higher number of mole. Kalau curve 1 kenapa dia rendah? Sebab lower number of mole. Macam tu. Okay. Alright. So ni kalau graf macam ni, kenapa graf dia akhir sekali dia combine? Sebab dia ada equal number of mole. Tapi kenapa gradient dia berbeza? Faktor dia. Mungkin faktor yang kedua ni tentang concentration. So dua ni mestilah concentrated lah ni. Yang pertama, yang satu ni apa? Dia mungkin dilute. Sebab tu dia hasilkan graf macam tu. Sebab faktor ni lah gradient berubah. Tapi yang ini berdasarkan number of mole. Okay, jom kita tengok examples. Okay, example dengar dulu. Okay, 1 and 2 dia bagi, 1 and 2. Okay, so sekarang macam mana kita nak buat graf berdasarkan soalan begini? Okay, soalan ni, assess marble chip calcium carbonate and 100 cm3 of, okay, kira siap-siap number of mole. Sebab kalau soalan dari pasal ni kan, pasal graf kan,
Kira siap-siap number of mole kat sini. So number of mole dia ada kat sini lah, 100 bahagi ni dapat 0.02. Ni teacher tak pergi pada calculation satu-satu ya, teacher nak terus pergi pada cara nak guna nak lukis graf. Okay, so ini pula 100 dengan 0.4. So dia akan dapat 0.04 mol. So dalam kepala awak kena expect, okay, eksperimen 2 ni graf dia mesti tinggi. Contohnya graf gini kan. So, tapi yang gradient kita tak tahu lagi sebab faktor kita tak tahu. Tapi yang kita tahu ketinggian tu. Eksperimen 2 mesti lagi tinggi. Okay and then so nak tahu dah ni ketinggian. Okay, kita nak pergi tengok gradient. Siapa yang patut jadi steepest? Okay, gradient kita tengok dulu faktor apa yang terlibat. Okay, access marble chip. Adakah tentang saiz? Tak, sebab dua-dua pakai marble chips. Dua-dua pakai saiz yang besar lah. Okay, apa yang berubah sebenarnya ni? Tengok sini, concentration. Macam mana teacher tahu ni concentration? Sebab mole per dm cube tu merujuk kepada unit concentration. Sebab tu teacher kata kenal lah unit concentration tu. Nanti barulah kita tahu ni concentration. In terms of concentration, yang ini lagi concentrated. So ini akan jadi apa? Gradient akan jadi apa? Steepest. Steeper lah, steeper than 1. So sebenarnya daripada sini awak boleh imagine dah macam mana graf tu akan berlaku. So since awak dah tahu ketinggian dia dengan gradient dia berdasarkan, kalau gradient berdasarkan faktor, kalau ketinggian berdasarkan number of mole. Okay. So nak lagi comel, buatlah dulu gradient dia. Okay. Eksperimen 2 sepatutnya dia akan jadi steeper. Okay, buat macam ni dulu. Okay, eksperimen 1 0.2 je kan. So rate of fraction dia sangat low lah daripada eksperimen 2. So dia kena kurang steeper daripada eksperimen 2. Adakah ketinggian dia sama? Tak sama sebab number of mole tak sama. So graf yang sepatutnya keluar ni macam ni. Okay, so awak kena label lah ni sekali dengan unit kena label. So terhasil lah graf yang ini. Inilah dia. So ini tak payah buat, tak apa, nak label pun boleh. Buat. Nampak cantik sikit kan. Okay, tak apa lah itu sebab kita tak tengok soalan kan. Yang pastinya awak kena label axis dulu. Axis ni pun ada markah. Kalau awak blur kat sini, at least dapatlah markah untuk labeling axis tu. Okay, then ni. So bila kita dah buat graf macam ni, jangan lupa label pula. Label lah ni 2, ni 1. Tapi kalau untuk graf yang gini, yang number of mole sama, dia akan jadi sama kan. Jangan buat gini. Kena label kat ni, kecerunan. Sepatutnya labeling better berada di kecerunan lah. Sebab lagi nampak. Macam tu kan. Ini salah lah ni sebabnya kita tak tahu. Dia dah combine macam ni. Yang mana 1, 2, yang mana 1, 1. So kita pergi kat gradient lah. Baru nampak perbezaan tu. Okay. Alright, so itu sedikit tentang, ini tak apalah. Limiter reactor ni biar dulu. Okay, so itu pasal graf lah. Jom kita try buat soalan ini. Okay, try dulu buat A dulu. Salah tak apa. Teacher bagi masa sampai 11 suku. Try dulu buat A. And then siapa nak hantar gambar kat teacher. Salah tak apa. Memang dapat markah juga. Okay, sampai 11 suku. Okay kot untuk baru beginners kan. Cuba buat A dulu. Buat kat chemistry book ke, sebab ini kan sketch. Bila sketch tak perlukan kertas graf Kalau kertas graf tu kalau dia suruh plot dan dia bagi data, ni tak ada data pun. So lukis sajalah kat mana-mana kertas. Cuba markah yang dah penuh pun apa salahnya cuba.
Okay, so untuk soalan ni dia bagi chips dengan granulated kan. Tukar eksperimen satu tu supposedly powder. Sebab chips dengan granulated ni membawa maksud saiz yang sama. Saiz yang besar. So tukar chips tu kepada powder So bila powder, siapa lagi tinggi ROR dia? So mestilah satu lah, eksperimen satu yang pakai powder tu. Tukar chips tu kepada powder. Okey, seminit lagi. Baru 2 orang hantar, Jangan lupa label. Okey. Kalau tak ada, teacher bagi markah kat 2 orang ni je lah Tak nak ke? Salah tak apa, tapi jangan nak buat graf pelik-pelik pula. Okey, tak ada dah ni, 11:15. Okey. Okey, teacher tutup market teacher, pasaran teacher dah tutup. So tak boleh nak invest dah, tak ada markah dah tu. Okay, kita pergi kat siapa tu? Amar Kafnan nak bercakap tu. Tak nak pula. Okay, tak apa. Pergi kat eksperimen ni Eksperimen ni kenapa? Okey Aisyah. Boleh. Okey. Okay. Alright. So Aisyah lupa nak label kan Aisyah? Label X dengan Y tu dapat markah Kalau tak ada potong satu markah. Jom kita buat labeling dululah. Kita buat exist dengan labeling exist dulu. Label exist dulu. Okay, gini. Gitu. Okay, so dia ada labeling dia adalah untuk apa Kedek. Alah, kalau pasal calcium carbonate ni confirm lah volume of gas. Okay. So kalau yang ni, okay, teacher nak beritahu satu lagi. Biasanya graf pasal produk. Biasanya lah. Tapi tak pastilah kalau tiba-tiba dia keluar pasal reactant tu kan. Pasal graf lah, pasal produk lah biasanya. Okay, lepas tu, okay, time. So dia tak bagi tahu apa-apa kan, second ke apa, kita ikut suka kita je buat second. Buat minit pun betul, tak ada masalah. Okay, tapi biasanya second. And then volume of gas ni memang cm3. Alright, so kita tengok dulu kepada eksperimen satu. Teacher akan buat gini kat atas. Biasanya bila dapat soalan macam ni, teacher akan buat gini. Eksperimen satu dengan eksperimen dua. Selalu gitu. Okay, then so apa yang dia bagi tahu kat kita? Dia bagi tahu kita tentang ni tukar jadi powder kan. So kita tahu faktor dia, faktor size. Okay, satu powder. Satu granulated. Granules lah. Okay, so bila ini maksudnya bila ni powder, so awak buat je kat sini. Tinggi ROR. Low ROR. So bila dah tahu pasal faktor, awak tahu gradient dia lah. Gradient tu cerun. Siapa yang patut lagi cerun? Satulah patut lagi cerun. So bila nak buat graf, selain pada gradient, kita kena tahu ketinggian dia pula. Ketinggian berdasarkan mol dia. So macam mana nak kira mol dia? Tengok pada apa yang dia bagi, volume dan juga concentration. So macam mana nak kira mol?
Okay, contohnya ini. Eksperimen 1, volume dia adalah 25 cm3. Molarity dia adalah 1.0. So macam mana nak kira mol? Pakai N equal to MV over 1000. So dia akan dapat kat situ number of mole dia 0.025 mol. Ke teacher salah? Yelah kot teacher kira hari tu. Ini volume dia apa? Volume dia adalah 25 cm3. Concentration dia adalah 1.0. So supposedly number of mole dia akan jadi sama 0.025 mol sebab volume yang sama, concentration yang sama. Masukkanlah dalam nilai ni ha. Okay, dapat 0.025. So bila dua-dua sama number of mole, at the end tu mesti dua-dua sama. Okay, so kita dah tahu kan gradient sepatutnya siapa yang lagi steeper, siapa yang lagi less steep kan. So buat dia ni. Okay, awak tahu kat sini ni adalah 1. Okay, so eksperimen 2 ni Roman 2 lah. Sepatutnya kurang kan, less steep lah daripada eksperimen 1. So awak buat gini. Tapi at the end kena sama ke tak? Yes, sebab number of mole dia sama. So dia akan jadi gini. Gitu. So label kat situ. Jangan label kat sini sebab tak tahu. Ini tak tahu mana satu. Kalau buat sini 1, 2 salah. Tak tahu mana satu graf tu lah. So salah lah tu. Label kat kecerunan tu. Okay. So siapa dapat betul tu ataupun siapa yang almost there tu alhamdulillah sebab baru belajar, baru kenal kan boleh buat. So okey lah tu. Okay, ada lagi 20 minit baik teacher buat sebelum teacher kata buat semua as a homework. Teacher bincang sikit dulu. Half ke nanti awak try buat lah macam mana. Tapi kalau yang graf susah-susah tu, ada graf susah-susah. Tengok dulu keadaan. Graf susah-susah mungkin teacher hold. Terutamanya graf F. F susah. Tak apa. Pergi dulu kat B. Ni, okay, B. Okay, jom buat dengan teacher. Soalan B tu. Okay, pertama sekali tengok dulu. Kita nak tengok gradient dia. Iaitu kalau gradient mesti kita nak tengok faktor dia lah. Okay, faktor ketulan kecil excess carbonic chips. Kalau pakai dua-dua pakai chips kan. So ni bukan pasal size lah. Tapi apa yang lagi beza? Pasal kalau concentration pun bukan juga sebab dua-dua pakai concentration yang sama. Kita pada suhu pula. Ada pakai catalyst? Tak ada kan? So tak dia bukan catalyst lah. Dia akan bagi tahu catalyst tu. Okay, ni suhu dia berbeza maksudnya faktor dia adalah tentang suhu. Okay, jom kita buat kat sini dulu. Awak buat dia macam teacher. Eksperimen 1, apakah dia? Faktor dia, temperature awak tulis lah. Temperature 60 degree. Okay, eksperimen 1, eksperimen 2, temperature 80 lah. 80. So tulislah kat sini siapa lagi tinggi ROR. Sini rendahlah ROR dia. Sini tinggilah ROR dia kan. So supposedly awak dah kena klik dah. Okay, temperature ni mesti melibatkan kecerunan graf. Okay, maknanya eksperimen 2 mesti lagi ketinggian dia lagi, cerunan dia lagi tinggi lah. Okay, so itu baru ketinggian gradient. Apa pula ketinggian graf pula? Okay, ketinggian graf kita kena tengok pada number of mole. Apakah information dia bagi? Dia mesti bagi volume 25 cm3, molarity 1.0 macam kat atas tadi kan. So mole dia akan dapat 0.025 mole. Okay, adakah eksperimen 2 pakai yang lain? Sama juga. So number of mole dia sama, maknanya graf dia at the end akan jadi sama. Combine lah ketinggian tu. Alright, so macam mana nak buat? Graf ni agak senang lah So buat dulu ni axis dia, jangan lupa label. Kalau kisah karbonat mesti produk dia volume of gas lah ataupun CO2 gas. Buat macam ni pun tak apa, time sebab dia tak bagi tahu ni kan. Time pun tak bagi tahu, buatlah second. Okay, so buat graf, teacher buat warna merah lah bagi nampak. Teacher nak habiskan kelas 11.35. Sorry ambil masa 5 minit. Sikit je.
Sorry. Okay, so eksperimen 2 sepatutnya lagi ni kan. Lagi cerun kan. Ni steeple, so buat gini dulu. Allah. Salah tu. Sebab apa salah? Sebab kena sekata kat akhir sekali. Okay, tak apa lagi tu. Okay, ni eksperimen 2. Okay, eksperimen 1. Nampak macam rendah kan? Okay, tak apa, kita menyelip. Menyelip ke bawah ni. Gitu. Gitu. Betul juga. As long as yang kedua tu lagi curam. Less steeples lah. Steeper dan graph 1 tu. Okay. So rasanya insyaAllah ini boleh lah. Kita pergi kat C. C ada tak graf yang lain sikit? Kita pergi kat C. C ni graf dia beza sikit. Jom kita buat. C pula. Okay, C pula. Mana dah space teacher? Okay, teacher padam. Teacher nak padam ke tak? Tak apalah, teacher buatlah mana yang muat. Macam C kan? Teacher buat kat sini C. Okay, eksperimen 1. Okay, apakah dia? Faktor dia? Adakah dia pakai powder ataupun granule? Ya, dua-dua pakai powder, so dia bukan tentang size. Okay, adakah dia pakai suhu? Tak ada. Concentration? Concentration dia berbeza, maknanya faktor dia adalah concentration. Kalau concentration berbeza, confirm number of mole dia berbeza. Sebab apa? Sebab pengiraan number of mole melibatkan concentration. Kalau concentration dah lain untuk dua eksperimen tu, confirm number of mole kita berbeza. Tak percaya? Jom kita buat. Ni eksperimen 1, concentration dia punya faktor kan. 2.0. Okay, so eksperimen 2, concentration dia adalah 1.0 mole per dm cube. Okay, so tengok kat sini yang mana tinggi ROR dia, yang pertama. Low ROR dia mestilah eksperimen yang kedua. So boleh expect lah gradient untuk eksperimen 1 lagi steeper. So jom kita tengok pada number of mole. Okay, volume untuk eksperimen 1 20. Molarity, concentration mesti berbeza kan, sebab faktor dia berbeza, faktor dia adalah concentration. dm cube. So number of mole dia adalah 0.04 mol. Okay, kalau yang ini volume berapa? Volume sudah terlepas 30. Concentration dia 1.0 mol per dm cube. So apakah mol dia? Darabkan saja N equal to MV over 1000. Kenapa 1000? Sebab cm cube. Dia bagi dalam cm cube. Sebab tu kena divide by 1000, akan dapat number of mole dia 0.03 mol. So siapa yang lagi rendah ketinggian dia mestilah eksperimen 2. So ketinggian dia takkan jadi sama disebabkan number of mole dia berbeza. Okay, jom kita buat. Okay, 4 minit. 9 minit lah, teacher nak ambil 5 minit extra. Atas kehuru-haraan teacher tadi. Maaf ya. Okay. Alright, so pergi kat sini. Tolong salin lah. Lepas ni tak adalah mengagau cari jawapan. Okay, so apakah? Siapa tadi? Eksperimen 1. Okay. Ni hujung ni mesti constant Kalau takut tak nampak macam constant, buatlah dengan pembaris tu. Okay, then eksperimen kedua mesti lagi less steep lah, sebab dia concentration dia dilute sikit kan. So dia kena ada kat bawah. Tapi adakah ketinggian dia akan jadi sama? Tak sama sebab number of mole dia berbeza. Gini lah je. So tinggal gitu ke? Tak boleh. Kena label lah dulu sebab teacher tak tahu ni mana satu-satu dengan eksperimen 2. So kena label gitu. Okay So seterusnya teacher nak pergi kepada graf yang D dengan E boleh buat insyaAllah. Alamak, F tak ada. D dengan E boleh buat. Teacher nak bagi extra sikit F. Lepas tu kita habis kelas Sekejap. Sebab F tu dia pelik sikit. Okay, so salin lah. Salin Salin. Sempat insyaAllah sempat sampai sudah 35. Tak nak sebelum tak nak ambil masa tapi terpaksa. Okay, salin F. Okay, eksperimen 1. 5 gram of excess ataupun tunggu je lah untuk snap ke granules plus
40 cm cube of 0.1 mole cm cube of H2SO4 at 30 second. Ni akan jumpa graf yang pelik sikit. Okay, experiment 2, 5 gram of excess zinc granule. So bila dua-dua pakai granules tu ketulan kan. So bukan faktor lah. Okay, so tak apa dulu. 20 cm cube of 0.1 mole per dm cube H2SO4 tambah CuSO4 at 30 second. Okay. So dalam nota teacher bagi contoh catalyst. So yang termasuk sekali adalah CuSO4 ni adalah catalyst. Dia tengoklah manganese oxide, copper oxide, dia yang biasa-biasa je. Ada dalam buku teacher tu, itulah catalyst yang akan keluar. So ini adalah catalyst ni. Okay, bila kita tahu dia ada penggunaan catalyst, kita tengok dulu yang lain-lain macam mana. Okay, granules, dua-dua granules, so faktor dia bukan size. Okay, and then volume tak terlibat lah. Volume ni memang tak beri kesan apa-apa. Okay, tapi dia mungkin bagi kesan pada pengiraan mole. Dari segi rate of reaction tak ada. Okay, temperature sama. So dia bukan faktor suhu, bukan size, bukan concentration juga sebab concentration sama. Tapi ada penambahan catalyst. Maknanya ini adalah faktor catalyst. Okay, so since ni ada catalyst, so ni mesti menghasilkan graf yang steeper lah. ROR tinggi. Okay, jom kita check number of mole pula. Sebab gradient kita dah tahu dah siapa lagi steeper kan. Okay, jom check number of mole. V dengan volume, V volume dengan molarity dia. Okay, volume 40 cm cube. Molarity 1.0 mole per dm cube. So number of mole will be 0.04 mole untuk eksperimen 1. So and then ini volume dia 20 cm cube. Molarity is 0.1 mole per dm cube. So number of mole will be 0.02 mole. Sudah. Risau kan? Risau. Kenapa risau? Sebab kalau siapa dah nampak kan, ni gradient eksperimen 2 ni steeper. Tapi mole dia lagi rendah daripada eksperimen 1. Jom kita buat dululah. Buat dulu. So label dulu volume. Pakai apa ni? Mesti ada gas kan? Volume of gas lah sebab dia zinc dengan acid. Ada hydrogen gas lah. Nak tambah H2 pun cantik. Lagi cantik. Budak ni memang bijak ni. Okay. Alright. So pergi kat sini eksperimen tu. Awak try dulu draftkan dia dulu. Okay, awak kata eksperimen 2 ni mesti kena lagi steeper. Allah. Tak boleh hitung. Sorry yang kat sini. Okay then. Okay. Tapi number of mole dia kecil. Maknanya dia kena lagi rendah daripada eksperimen 2. Macam mana nak buat? Okay, tak apa. Buat dulu. Ni eksperimen 2 takut keliru. Okay, eksperimen 1 tadi faktor dia tak ada catalyst kan. So dia kena lagi ni kan. Gini kan. Tapi ketinggian dia macam mana? Dia jadi gini. Huduhnya. Agak huduh di situ. Huduh kenapa? Sebab nampak macam pelik. Teacher buat lagi. Teacher cuba. Sis cuba. Tengok tak kena lagi. Tak apa. Tapi awak faham tak maksud teacher ni? Tak boleh padam pula. Awak nak cepat ni kan. Huduh juga. Tak apalah, macam tu lah dia punya ni. Okay, so eksperimen 2 sebab apa? Nak cepat, alamak. Ada orang call. Hello, Neko. Kat ini? Kejap, kelas. Okay, kejap lagi naik. Okay, very. Ada meeting, kejap Okay, so ini kenapa 2 ni lagi steeper? Sebab dia pakai catalyst. So dia lagi cepat ROR dia. Macam teacher bagi tahu gradient mesti tengok pada factors. Kalau dia tinggi ROR dia mesti lagi cerun dia tu. Tinggi steeper sikit. Tapi ketinggian dia kena rendah lah. Ini rendah lah kan. Kenapa rendah? Sebab number of mole dia 0.02 mole.
Okay, ni siapa punya ni? Satu. Satu ni walaupun dia less tipe tapi dia tinggi. Tinggi graf dia sebab dia punya muah 0.04 muah. Ni graf yang pelik. Yang biasa, yang bukan common graf yang kita jumpa lah. Okay, so teacher nak minta macam biasa salin ni dah hantar. D dengan E tolong buat sekali lah. Itu saja. D dengan E buat sendiri. Yang lain boleh salin yang teacher dah kan. Salin ni dengan yang ni pun salin yang teacher buat. So hantar. At least teacher tahu awak ada di situ. Okay, awak ada di situ. Okay, awak ada di dalam kelas teacher lah. Alright, so 2 minit extra. Itu saja untuk kelas hari ni. Sorry untuk kekeosan teacher hari ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Okay.